Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis jilid yang kedua. Jilid yang kedua yang membincangkan tentang taharah dan salat. At-taharah dan salat. Kita telah pun selesai dari perbincangan tentang arkanus salah ataupun rukun-rukun salat. Sambungan perbincangan kita pada kali ini di dalam perkara-perkara sunat dalam salat. Sembahyang ataupun salat, guna salat lebih tepat. Salat sebagaimana yang diketahui meliputi perkara-perkara yang wajib dan yang sunat. Semua wajib dengan sunat ni kita bezakan di antara rukun, fardu ataupun wajib dengan sunat ini di dalam kesan dia. Kesan dia mana kalau tinggal rukun tak sah salat. Kalau tinggal sunat masih lagi salatnya sah. Tetapi dari sudut pelaksanaannya tak boleh dibezakan. Kita bezakan dari sudut hukum asal dia. Yang ni rukun, yang ni sunat. Namun di dalam waktu pelaksanaannya jangan dibezakan di antara rukun dengan sunat. Jelas tak dia punya arti? Waktu kita nak buat, dia kata, ni kena buat ni rukun, yang ni sunat, tinggal je lah. Sebab yang mengajar kepada kita salat ini iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda dalam hadis Malik ibn Huwairith yang kita belajar dalam siri yang lepas, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Maka kita kata oleh kerana waktu Nabi salat dia tak pisahkan di antara sunat dengan rukun, maka kita juga waktu kita nak buat, kita kena buat seluruhnya, semua sekali. Barulah sempurna kita punya salat. Tapi kalau emergency lah angkat, kita sedar-sedar tidur Masya Allah, lagi 2 minit nak habis waktu, maka kita buat yang rukun tu, yang sunat kita tinggalkan atas rasa nak menyelesaikan masalah. Di dalam hadis-hadis yang telah lalu sudah pun diterangkan perkara-perkara yang wajib, iaitulah rukun-rukun salat. Kita dah belajar rukun salat ada berapa? 13 perkara kan. Dan dalam hadis-hadis yang berikut pula akan diterangkan perkara-perkara sunat. Artinya dari segi hukumnya tak wajib buat, namun dari sudut pelaksanaannya kita kena buat. Menurut huraian ulama rahimahumullah, sunat-sunat dalam sembahyang terbagi kepada 2. Ini pecahan ini dalam mazhab Syafi'i, iaitulah sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Kita ni letak baris, takut tak kena baca. Sunat ab'ad, apa makna ab'ad, dan sunat hay'ah. Para jemaah boleh tanda kat tepi kitab tu. Dalam mazhab Hambali contohnya, pembahagian dia lain, rukun, wajib dan sunat. Sebahagian daripadanya dia kata wajib itu bagi kita fiqh Syafi'i ini sunat ab'ad, macam tahiyat awal, bacaan-bacaan. Jadi beza dari sudut istilah penggunaan, namun dari sudut pelaksanaannya masih di bawah kategori semuanya kena buat. Yang pertama kita pergi kepada sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa sunat ab'ad? Yang pertama apa makna dulu? Apa makna sunat ab'ad itu sendiri? Sunat ab'ad dari definisinya ialah
perkara-perkara yang diberati mengerjakannya dalam sembahyang. Sebab itu ia dinamakan sunat ab'ad. Artinya dia ni sunat tapi sebahagian daripada amalan salat yang besar. Yakni perkara-perkara yang penting yang menyerupai rukun salat. Dan jika tertinggal dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi, sujud kerana terlupa. Dalam senarai kitab kita ini ada berapa? Yang pertama, membaca tahiyat awal. Yang kedua, duduk semasa membacanya. Yang ketiga, membaca selawat pada tahiyat awal. Yang keempat, membaca selawat pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Yang kelima, membaca kunut pada sembahyang subuh. Yang keenam, berdiri untuk membacanya selepas bangkit daripada rukuk. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya di dalam kunut. Itu dia panggil berapa sunat ab'ad? Ada 8 perkara. Kemudian kita akan pindah pula kepada sunat hay'ah. Apa makna sunat hay'ah? Tengok muka surat 156. Sunat hay'ah dari sudut definisinya, iaitu perkara-perkara sunat yang menyempurnakan bentuk dan keadaan salat. Tetapi jika tertinggal atau ditinggalkan dengan sengaja, tidak dikenakan sujud sahwi. Jadi sunat ini banyak sekali. Kalau kita baca dalam kitab yang kita belajar dulu, Muniyatul Musalli, dikata sunat hay'ah ini seperti bulu-bulu pada anggota kita ni, kan? Jadi orang lelaki-lelaki kena ada misai, kena ada janggut, comel lah. Tapi kalau tak ada, nampak tak lengkap. Nah, itu ibarat dalam kitab Muniyatul Musalli. Sunat ab'ad itu 7 perkara. Dalam dia kata 7 perkara di sini. 7 perkara dia. Sunat ab'ad itu 7 perkara seperti berikut. Yang pertama, membaca tahiyat awal. Yang kedua, duduk semasa membacanya. Jadi kalau kita tak duduk pakai berdiri tanpa uzur, makanya tak jadilah dia kena duduk. Untuk tahiyat awal tu kena duduk. Hadis yang ke-88, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aisyah kata radhiyallahu anha, katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat pada tiap-tiap 2 rakaat. Mana kalau solat lebih daripada 2 rakaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan baca tahiyat yang pertama di rakaat yang kedua. Dan biasanya ia duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya. Biasa kan? Itu dia panggil duduk iftirash. Duduk, kita ni ada 2 duduk kan? Satu iftirash, duduk atas kaki kiri, kaki kanan angkat. Satu lagi dia panggil duduk tawarruk, duduk di atas punggung. Mana punggung atas lantai, kaki kiri masuk bawah kaki kanan dan kaki kanan diangkat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini menjadi dalil tentang bacaan tahiyat awal dan cara duduknya. Dalam hadis yang berikut dijelaskan lagi, hadis 89, an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqama wa alaihi julusun falamma kana fi akhir salatihi sajada sajdataini wa huwa jalis. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Malik bin Buhainah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami. Lalu baginda bangun daripada rakaat yang kedua, padahal sepatutnya ia duduk. Duduk untuk apa? Untuk tahiyat awal. Maka apabila ia berada pada akhir salat, Nabi kita sujud. Dia panggil sujud sahwi 2 kali. Semasa ia duduk,
setelah selesai membaca tahiyat akhir dan lain-lain sebelum memberi salam. Jelas tidak hadis ini yang kedua ni? Hadis yang pertama sempurna, Nabi kita duduk selepas daripada rakaat yang kedua. Hadis Ibnu Buhainah ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak duduk, dia terus bangun, artinya tertinggal tahiyat awal. Daripada hadis ini dapat difahami bahawa membaca tahiyat awal dan duduk padanya adalah sunat, dan jika tertinggal memadai dibetulkan kecacatan itu dengan sujud sahwi. Jadi kalau dia rukun tak memadai dengan sujud sahwi, dia kena bangun tambah satu rakaat lagi. Tapi oleh kerana Nabi tak tambah, dia hanya jabarkan dengan sujud sahwi, maka itu menunjukkan tahiyat awal bukan rukun. Ini dia panggil istimbat. Istimbat ni kita tengok hadis dan kita buat khulasah macam tu. Bacaan tahiyat awal sama saja seperti lafaz tahiyat akhir, iaitulah at-tahiyatul mubarakatuh, seperti yang telah kita bincang dalam siri yang lepas, hingga kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tamatlah tahiyat. Kemudian kita baca selawat, kan? Cara duduknya ialah duduk iftirash. Letak baris, duduk iftirash, artinya duduk di atas kaki kiri, angkat kaki kanan. Yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Pandai kan? Duduk iftirash ni biasalah kita buat. Dia panggil duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Yang ketiga daripada sunat ab'ad, membaca selawat pada tahiyat awal. Dalilnya hadis yang ke-83 yang telah lalu. Hadis 83 yang lepas. Tengok dalam muka surat 141 tu. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Ya Rasulullah, amarana Allah Taala an nusalli alaik." Allah dah perintah kami selawat ke atas Tuhan. Fa kaifa nusalli, bagaimana kita nak selawat? Maka Nabi kita ajar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Jelaslah kita. Jadi hadis yang ke-83 yang telah lalu menjadi dalil tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Menurut huraian ulama, selawat yang wajib ialah dalam tahiyat akhir. Manakala selawat dalam tahiyat awal adalah sunat, dia panggil sunat ab'ad. Sebab tahiyat sendiri itu sunat, jadi selawat pun ikut kepada dia. Takkan selawat jadi wajib pula sedangkan tahiyat itu sunat. Lafaz selawat yang dibaca dalam tahiyat awal seperti yang dibaca dalam tahiyat akhir, iaitulah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Atau menurut yang afdalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya telah pun diterangkan dalam bahagian yang lalu. Jadi kita pun dah bincangkan tentang tambahan Sayyidina dalam selawat. Yang keempat, membaca selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Hadis yang ke-83 juga menjadi dalil tentang berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Menurut huraian ulama, berselawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ali Muhammadin dalam salat disunatkan membacanya dalam tahiyat akhir sahaja. Tahiyat awal tak sunat. Yakni selepas membaca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammadin, hendaklah disambung dengan berselawat ke atas keluarganya, iaitu wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Atau yang afdalnya memakai lafaz Sayyidina. Jadi pengarang kitab kita ni masih lagi
mempertahankan bahawa afdal menambah perkataan Sayyidina. Jadi dalam siri yang lepas anda telah bincang dalam tajuk ini pandangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Pandangan siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya mengatakan wal arjah. Apa makna wal arjah? Pendapat yang paling kuatnya iaitulah mengekalkan lafaz yang ada itu. Mengekalkan lafaz yang ada. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar kepada sahabat-sahabatnya, Nabi kita tak sebut lafaz Sayyidina. Jadi saya mengatakan kita kekallah lafaz hadis itu seperti yang ada dalam kitab-kitab hadis, itu lebih tenang. Sebab kalau kita tambah, ini dipanggil hujah akli saja. Hujah akal mengatakan lebih baik kita tambah. Orang lain kita panggil datuk lagi, Tan Sri lagi, takkan Nabi tak panggil Sayyidina? Kita kata na'am, kita boleh kata ya Allah berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Tetapi oleh kerana selawat itu adalah merupakan ibadat. Selawat itu ibadat ke tidak? Ibadat. Jadi oleh kerana dia ibadat, dan para sahabat ketika datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda ingat kita dah bagi kertas hari itu kan? Ada 8 riwayat yang menyebut apabila sahabat tanya ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kita nak selawat ke atas Tuhan? Maka Nabi kata qulu, katakanlah. Maka Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Tidak ada satu riwayat ada tambahan sebut. Maka komen daripada Ibnu Hajar ni bagi saya itulah yang terbaik. Ibnu Hajar kata na'am ittiba'ul alfadil ma'thurati arjah. Ikut kekal dengan lafaz yang maksur, yang semua kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunan yang sahih meriwayatkan lafaz selawat, tidak ada tambahan Sayyidina. Jadi tulis di situ, kekalkanlah lafaz dia yang ada itu. Ibnu Hajar kata arjah, itulah pendapat yang paling kuat, yang paling baik. Kita menghormati semua pandangan alim ulama kita menghormati, tapi yang kita nak pilih untuk ibadat kitanya mengekalkan lafaz yang ada. Yang kelima, membaca kunut pada salat subuh. Baca kunut pada sembahyang subuh. Bagaimana keadaan kunut ini kita akan sebut nanti. Yang keenam, berdiri untuk membaca kunut, membacanya selepas bangkit daripada rukuk. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut. Ini 5, 6, 7 ni satu tempat ya, kunut saja. Baik, manakah dalil baca kunut? Sebab kunut hari ini salah satu daripada perkara khilaf dalam masyarakat. Kalau imam baca kunut, ada jemaah yang tak nak baca. Kalau imam tak baca kunut, ada jemaah yang bising. Bahkan sebahagian daripada pendakwah kita ni kadang-kadang agak lebih sikit, sampai mereka kalau tuan pergi Mekah pun jangan solat subuh di Masjid Haram sebab dia tak baca kunut. Jadi saya kata kita cuba harmonikan isu kunut pagi ni, insya-Allah. Sebab cara kita belajar dan cara yang saya bawa dalam pengajian di mana-mana dalam kuliah-kuliah kita, iaitulah islahum bainan nas, nak mendamaikan di antara semua umat Islam. Kita tak nak kelahi. Tapi bagaimana kita nak suruh jadi perdamaian ini? Tidak ada cara lain kecuali dengan memberi kefahaman, beri ilmu. Pandangan-pandangan yang mengatakan baca, ini hujahnya. Pandangan yang tak baca, ini hujah dia. Kemudian kita berlapang dada. Orang baca, kita tak nak baca, pulang. Kalau yang tak tahannya, kalau kita tak baca, orang baca, itu kita kena marah. Tapi nak dua-dua, biar dua-dua harmoni. Hadis yang ke-90, an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in minal arabi thumma tarakahu.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut sebulan lamanya. Sebulan Nabi kita kunut. Sesudah ia bangkit daripada rukuk. Jadi tempat kunut kita sekarang lah kan, lepas pada kita rukuk di i'tidal, kita akan baca kunut. Iaitulah berdoa semoga Allah binasakan beberapa puak daripada kaum Arab. Bani Usayyah wa Ra'il wa Zakwan adalah nama-nama kabilah ini yang telah menyeksa dan membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini ditipu oleh puak-puak ni. Dia panggil asalnya nak suruh jadi guru, sampai tengah jalan mereka bunuh. Maka Nabi kita berdoa sebulan minta Allah Ta'ala laknatkan ke atas ini puak-puak Bani kabilah ni. Kemudian Nabi kita meninggalkan doa kunut itu yang ditujukan kepada mereka. Lepas tu Nabi kita pun tak lagi berdoa. Bila turun Quran, laisa laka minal amri syai', bukan kerja kamu hai Muhammad duduk kutuk-kutuk orang tu, tak payah. Maka Nabi kita tinggalkan kunut yang tersebut. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwu wa zada. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Tambahan riwayat daripada Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni juga meriwayatkan hadis yang sama, maksudnya daripada jalan yang lain. Rawi ini banyak riwayat, mana riwayat yang lain. Tetapi dalam hadis Daruqutni ada tambahan di hujungnya, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggal doa ke atas Bani Ahyaul Arab tadi. Adapun bacaan kunut pada sembahyang subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal berkunut sehingga ia meninggal dunia. Ini dalil mazhab Syafi'i, ia mengatakan kunut itu berterusan, walaupun tak ada lagi doa kepada orang yang nakal tadi. Hadis ini menjadi dalil tentang membaca doa kunut nazilah. Nah, jadi tengok, doa kunut nazilah tu apa dia? Tanda kunut nazilah iaitulah kunut apa ni dalam kitab kita ada tu, kunut pada akhir rakaat daripada tiap-tiap sembahyang fardu yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu boleh baca kunut ni. Apa makna nazilah? Apabila kampung atau negeri kita diancam oleh musuh atau ditimpa bala bencana. Jadi bila negeri kita ditimpa bencana, boleh kita kunut setiap waktu, bukan kata subuh saja dak. Ya Allah angkatkanlah bala ni, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah. Jadi kita boleh sebut. Ataupun contohnya apabila Yahudi mengamuk kepada umat Islam di Palestin, maka Imamul Muslimin mengarahkan masjid-masjid doakan untuk rakyat Palestin. Contohnya kita mengatakan, ya Allah hancurkanlah Yahudi yang jahat itu, Yahudi yang perampas bumi. Jadi kita doakan. Itu dia panggil kunut nazilah. Kunut dibaca ketika ada bala bencana. Daripada hadis ini juga dapat dipahami bahawa doa kunut nazilah itu hanya disunatkan ketika kita membacanya dalam masa kita diancam bahaya. Setelah bahaya itu terhapus, tak ada, maka kita disunatkan membaca doa kunut biasa dalam sembahyang subuh saja. Manakah dalil mengenai doa kunut dalam sembahyang subuh? Ditegaskan lagi dalam hadis berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca doa kunut dalam sembahyang subuh sehingga meninggal dunia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan, dan ramai lagi ahlu hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar meriwayatkan hadis ini dan diakui sebagai hadis sahih, ataupun Ibnu Hajar kata hadisnya hasan. Di antara yang mensahihkannya iaitulah Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ad-Daruqutni juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Jadi kesimpulan dianya, menurut huraian ulama, membaca kunut pada subuh dan berdiri membacanya selepas bangkit daripada kunut, daripada rukuk rakaat yang akhir adalah sunat ab'ad jika tertinggal dikehendaki melakukan sujud sahwi. Ini isu hukum baca kunut. Kesimpulan kita daripada hukum ini, apa kita nak kata? Kunut ni rukun ke sunat? Sunat.
Kalau ditinggalkan, maka dia disunatkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tak sujud, batal tak batal? Tidak batal. Maka kalau kita pergi contohnya di tanah haram, orang yang mazhab dia tak baca kunut, jadi kita boleh ikut apa yang mereka buat, kerana Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kamu dijadikan, imam itu dijadikan supaya kita ikut imam. Wa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Bila imam tu takbir, kamu takbir. Bila dia rukuk, kamu rukuk. Dia sujud. Jadi apa masalah kitanya? Kerana imam ini termasuk dari kalangan mazhab Ahlus Sunnah, mazhab yang empat. Ijtihad mereka kunut subuh tidak ada. Jadi kalau kita ikut dia atas dasar ikut imam, tidak menjadi masalah. Jadi kita perlulah kita mencelarukan jemaah haji dan jemaah umrah dengan provokasi ayat-ayat yang menakutkan dan tidak mengharmonikan suasana. Maka kita mengatakan kepada para pendakwah, cukuplah, kafa tafriqa lil ummah, cukuplah memecah belahkan umat ini. Ini termasuk dalam benda khilaful fiqhi, khilaf di dalam masalah fiqh yang ada kelonggarannya, yang ada ijtihadnya, yang ada sandaran masing-masing. Ini pandangan mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab. Para jemaah boleh tanda sikit, saya tambah di sini. Saya petik dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi. Imam Nawawi kata far'un fi mazahizil bil ulama fi itsbatil qunuti fi subhi. Ini perbincangan tentang pandangan-pandangan mazhab-mazhab ulama di dalam mengisbatkan kunut dalam salat subuh. Mazhabuna itu mazhab Syafi'i. Sebab Imam Nawawi tulis kitab ni dalam fiqh Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i, yustahabbul qunut fiha. Sunat baca kunut sama ada nazilah, ada bala ataupun di waktu aman, sunat. Baik. Apakah Imam mazhab Syafi'i seorang dia je ke? Kata Nawawi, wa bihadza. Pandangan baca kunut ini qala aktsarus salaf, ramai di kalangan ulama-ulama salaf dan mereka yang selepas daripadanya. Wa mimman qala bihi, di antara imam yang mengatakan kunut itu sunat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abbas, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, rawahul Baihaqi bi asanid sahihah. Jadi Imam Baihaqi riwayat daripada pandangan-pandangan ini dengan sanad yang sahih, mengatakan bahawa kunut ada. Wa qala bihi minat tabi'in faman ba'dahum khalaiq. Ulama-ulama tabi'in dan orang selepas daripadanya beberapa lagi ramai, wahwa mazhab Ibnu Abi Layla. Di kalangan salaf Al-Hasan Ibnu Saleh, Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Jadi ramai juga dalam kalangan ulama mazhab empat, Syafi'i dengan Malik menerima pandangan ini. Nah, baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama, mazhab Syafi'i, dan disokong oleh beberapa orang sahabat, tabi'in, dan juga diterima oleh Ibnu Abi Layla, Al-Hasan bin Saleh, Malik dan Daud Az-Zahiri. Pandangan Ali Zahiri juga dalam kategori yang pertama yang mengatakan kunut itu ada. Pandangan yang kedua, kata di Abdullah bin Mas'ud. Tengok, Abdullah bin Mas'ud ni di kalangan sahabat dan sahabat-sahabat dia, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat mazhab Hanafi, Sufyanus Tsauri dan Imam Ahmad mazhab Hambali, la qunuta fi subhi, tidak ada kunut dalam salat subuh. Jadi jelas di sini dua pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kunut tak ada dalam salat subuh. Qala Ahmad, illa al-imam fayaqnut idza ba'athal juyush. Maknanya pemimpin boleh baca kunut ketika berlakunya menghantar tentera pergi berperang, artinya waktu gawat. Dalil mereka, dalil yang kata tak ada kunut ni, dalil hadis Anas tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan selepas daripada rukuk, berdoa ke atas kumpulan orang Arab yang bunuh orang Islam tadi, summa tarakahu.
kemudian Nabi kita tinggal setelah pada sebulan. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua daripada Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq qala qultu li abi. Dia tanya ayah dia, ya abi, bapa, qad sallaita khalfa Rasulillah. Bapa dah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Fakanu yaqnutuna fil fajri. Adakah mereka baca kunut dalam waktu subuh? Qal ay bunayya muhdas. Dia kata, wahai anakku, kunut itu muhdas, benda baru, maknanya tak ada. Hadis ni riwayat oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmizi. Kata Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Kata Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud lagi kata, ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in fi salati. Rasulullah tak ada kunut dalam salat kecuali sebulan yang pertama tadi. Kata daripada Abi Makhlad qala sallaitu ma'a ibni Umar. Aku salat bersama dengan Ibnu Umar salat subuh. Falam yaqnut, dia tak kunut. Faqultulah, aku bertanya dia, ala ara kata kunut. Ibnu Umar, saya tengok tuan tak baca kunut ni, kenapa? Qala ma ahfazhu an ahadin min ashabina. Aku tak ingat salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi buat benda ni. Jadi ini di antara dalil-dalil yang mazhab Hambali dan mazhab Maliki Abu Hanifah yang menafikan kunut itu ada. Jadi yang pertama tadi ada hujah, yang kedua juga ada hujah. Macam mana kita nak kata? Jadi kita mengatakan perkara ini perkara dalam isu khilaf di kalangan ulama-ulama salafus salih. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dalam kitabnya Sunan Tirmizi, dia kata apa? Daripada Abi Malik Al-Asja'i. Malik Al-Asja'i ini dia tanya ayah dia, ayah dah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, hahuna bil Kufah, musmaya dengan Sayyidina Ali di Kufah ni, di Iraq, nahwan min 5 sinin, 5 tahun Ali jadi imam di Iraq. Akanu yaqnutun, adakah mereka semua itu berkunut? Qal ay bunayya muhdas. Dia kata, wahai anakku, kunut itu muhdas, benda yang baru. Kata di Abu Isa At-Tirmizi kata, dengar ni para jemaah, saya selesa dengan kata-kata Abu Isa ini. Hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi. Ramai ulama-ulama ahli ilmi beramal dengan hadis ini, iaitu tidak baca kunut. Wa qala Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri ini salah seorang daripada ulama mujtahid. Ulama mujtahid dalam Islam ni ada 13 orang. Lain daripada imam 4 ada 9 lagi yang tak sebut. Salah seorang daripada Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri kata apa? In qanata fil fajri fahasan. Kalau membaca kunut waktu subuh baik, wa illam yaqnut fahasan. Kalau tak baca pun okey. Okey, itu bahasa kita lah, bahasa Melayu. Kalau tak baca pun hasan, maknanya baik, tak ada masalah. Sebab khilaf itu panjang. Tapi waqtar alla yaqnut, aku sendiri aku pilih tak baca kunut. Saya sendiri pilih tak baca kunut. Kenapa? As-Tsauri kenapa dia buat macam ni? Sebab nak harmonikan di antara dua pandangan yang ada ulama besar, ada sahabat yang lakukan. Cuma yang ajaibnya dalam kata-kata Imam Nawawi tadi, Imam Nawawi kata mazhab kita mazhab sunat baca kunut kan. Di antara yang kata sunat tu Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi dua orang tabi'in dan seorang yang sahabat ni, bila anak dia tanya, mu solat di belakang Nabi, mu solat di belakang Abu Bakar, mu solat di belakang Umar, adakah mereka kunut? Dua ni menafikan sahabat ini baca kunut. Jadi khilaf tu panjang. Walam yara Ibnu Mubarak al-qunut fil fajri. Abdullah bin Mubarak juga tidak menganggap baca kunut dalam subuh itu, tidak baca kunut dalam waktu subuh. Maka saya nak simpul secara ringkasnya di sini. Kalau kita nak panjang di sini boleh panjang lagi. Imam Nawawi dalam hujah dia sebut dalam Amal Majmu' ni, dia ulang balik hadis yang telah kita baca tadi, hadis Anas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunut selepas sebulan, iaitulah tinggal doa ke atas Ahyaul Arab, tapi masih lagi lam yaqnut fil fajri hatta mat. Maka ulama mazhab Hambali yang menolak kunut itu, mereka mengatakan hadis wa amma fis subhi falam yazal yaqnut, hadis itu ada yang menilainya dhaif,
ada yang mengatakan hadis itu mungkar. Namun Imam Nawawi mengatakan sahih, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hasan. Khilaf di sini kuat ke tidak? Jadi para jemaah sekalian, sama ada kita yang belajar biasa ni ataupun sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, dia panggil belajar fiqh sunnah. Kita mengatakan inilah fiqh sunnahnya, dua-duanya ada dalil, baca baik kata story, tak baca pun baik, tapi dia memilih yang tak baca. Wallahu alam. Jadi kita kata kalau orang nak baca kunut, biar dia baca. Kalau kita tak nak baca pun hasan. Kata di Imam Sauri, saya pun kata lagu itu jugalah. Wallahu ta'ala alam dalam hukum baca kunut. Jadi jelas lah, lepas pada ni kalau orang cakap tak lagi sembahyang Mekah kerana tak ada kunut, kata engkau je lah solat kat bilik, aku nak pergi solat di Masjid Haram. Kerana ulama-ulama besar pun khilaf dalam masalah ini. Nah, baiklah. Lafaz doa kunut itu pula ada disebut dalam hadis yang berikut. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Tengok. Tengok terjemahan dia dulu baru kita baca. Daripada Al Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan ni? Cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Talib, adik dia Husain bin Ali, bahawa dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar aku beberapa kalimah untuk aku membacanya dalam kunut witir. Jadi kunut ni kunut witir. Riwayat kunut subuh tak ada khas, iaitulah doa yang kita baca ni. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Saya pun senyap sebab imam subuh senyap. Tak ada riwayat mana-mana sampai di sini imam kena senyap. Kita pun duk korek tengok, kenapa dia senyap kat sini? Tak ada dalam kitab suruh senyap. Teruskanlah, kalau nak baca kunut, baca teruslah, jangan dia senyap. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaita wa la yazillu man walait wa la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Betul. Dalam riwayat ni tak ada hal tu. Wa innahu la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Nawawi dalam Majmu' mengatakan sanadnya sahih. Penilai hadis mutaakhir Syekh Ahmad Syakir contoh juga dalam Sahih Tirmizi mengatakan bacaan ini sahih, tapi di dalam bacaan kunut. Kunut mana tu? Kunut witir. Tengok muka 58 nota ujung tu, dia kata menurut hadis ini juga riwayat oleh Tabarani dan Al-Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu man 'adait, ada tambahan wala ya'izzu man 'adait. Ada lagi doa-doa kunut yang lain berlainan lafaznya seperti yang terdapat dalam pada hadis-hadis yang lain, tetapi lafaz doa kunut yang tersebut dalam hadis ini ialah yang telah dipilih oleh dan diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi mana-mana riwayat boleh guna. Macam kita belajar dalam siri yang lepas, riwayat Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas dua-duanya sahih di dalam lafaz tasyahud, lafaz tahiyat. Tapi kalau kita dah hafal dah hak ni, bacalah hak tu. Kalau orang lain hafal hak lain, jangan kata salah awak tu. Tak salah, dua-duanya betul belaka. Alhamdulillah. Susunannya seperti berikut. Susunannya seperti berikut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Dalam kurungan itu dia tambah itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina ala Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi susunan ini
tidak mari daripada hadis, sebahagiannya susunan daripada ahli-ahli fiqh kita dalam kitab-kitab mereka. Tengok tepi tu. Disunatkan bagi imam membaca doa kunut ini dengan lafaz jamak, lafaz ramai. Artinya supaya doa itu meliputi dirinya sendiri dan makmum bersama dengan membaca Allahumma hdina. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca lafaz jamak. Allahumma hdini itu saya. Allahumma hdina baru jadi kami, kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Jadi patut imam kita senyap, ada dalam kitab. Yang tak ada tadi dalam riwayat. Dalam riwayat kata sahabat bila baca sini senyap. Setakat ini sahaja lafaz kunut yang mengandungi doa dan dikehendaki imam membacanya dengan nyaring dan diaminkan oleh makmum. Sambungnya mulai daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik hingga akhirnya tidak berubah bacaannya. Nah, jadi tak berubah, tak payah tukar fa innaka taqdina la. Jangan ubah. Kerana ia bukan doa lafaz yang tersebut, bukan doa. Lafaz yang tersebut iaitulah sana, pujian. Yakni memuji kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla disertakan dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sebab itulah imam dan makmum dikehendaki membacanya bersama dengan perlahan dan dengan sepenuh hati. Jadi ini satu pandangan yang ada dalam kitab-kitab mereka, tapi riwayat-riwayat yang menyebut tentang fa innaka taqdi kena senyap situ, itu tidak ada riwayat secara khusus. Tak apalah, dalam kitab kita ni ada. Disunatkan juga menadah tangan semasa memohon kebaikan dan membaliknya semasa memohon dijauhkan daripada bala bencana. Ini pun tidak ada sandaran. Kalau setengah orang ni kalau dia semaya hajat ke, doa semaya hajat tak? Allahumma inna na'udzubika, tolak gitu. Jadi saya sudah semak dalam hadis-hadis, ada ke tidak doa dengan terbalik tangan. Jawabnya tidak ada riwayat Nabi kita buat semikian. Cuma dia panggil tafa'ul. Oleh kerana kita nak tolak lagu tu. Kita bukan tolak dengan tangan, kita tolak dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, kerana kita minta dengan Allah. Setelah selesai berkunut, tidak dikehendaki menyapu muka dengan tangan, tetapi hendaklah melepaskan tangan dengan perlahan ketika sampai di tempat sujud. Jadi kalau selepas kunut tak ada sapu tangan muka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, turunnya tangan. Tamatlah kita perbincangan tentang kunut. Jadi kunut ni panjang lagi. Dia akan bincang nanti dalam bab solat witir. Cuma oleh kerana dalam kitab kita ni riwayat tentang kunut ini fokus kepada solat witir, jadi saya rasa menarik jugalah kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang ada. Bilakah kita nak salat, nak baca kunut ni, bila? Hadis tadi, hadis Al-Hasan bin Ali tadi, kata di Imam Tirmizi, tanda selepas daripada hadis Al-Hasan bin Ali kata datuk dia ajar dia baca kunut dalam witir. Kata di Imam At-Tirmizi, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri, berbeza pandangan ulama tentang kunut dalam salat witir. Kata di Abdullah bin Mas'ud, al-qunutu fil witri fi sanati kulliha. Ibnu Mas'ud kata kita boleh kunut sepanjang tahun. Boleh kunut sepanjang tahun. Sebab Nabi kita tidak khususkan hadis ini kepada cucunya. Dia kata ini untuk bulan Ramadan je ni. Tak. Sepanjang tahun bila kita solat witir, kita boleh baca kunut. Kita ni banyak hajat, kata banyak hajat dengan Allah, banyak. Waqtar al-qunut qabla ruku'. Ada juga pandangan Ibnu Mas'ud ni, dia pilih kunut sebelum rukuk lagi. Lepas habis baca surah, baca kunut. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilmi wa bihi qala Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Pandangan yang kedua kata diambil daripada Ali bin Abi Talib, annahu kana la yaqnu illa fi nisfil akhir min Ramadan. Dia akan baca kunut setengah akhir Ramadan, mana malam yang ke-16 baru baca kunut.
Wa kana yaqnut ba'da ruku', dia kunut selepas daripada ruku'. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila hadza wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Jadi pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad, kita boleh baca kunut ni hanya di akhir Ramadan sahaja. Tapi kalau kita nak pegang dengan mazhab Ibnu Mas'ud tadi, ia mengatakan boleh baca sepanjang tahun, kerana tak ada riwayat yang Ibnu Al-Hasan kata kunut ini khas untuk Ramadan saja. Wallahu alam. Itu perbincangan para ulama. Tamaklah kita dalam bab kunut. Alhamdulillah, kita telah bincang perkara-perkara sunat sunat ab'ad. Sunat ab'ad ada berapa? Berapa? 7 perkara. Baik. Sekarang ni kita sebelum berpindah kepada sunat hay'ah, anda nak tanya, sunat ab'ad ini iaitulah sunat kalau tertinggal solatnya masih sah, tapi dengan cara kita melakukan sujud sahwi. Sunat dalam kitab Jawi kata sunat dijabarkan dengan sujud sahwi, sunat diganti dengan sujud sahwi. Baik, kalau andai kita terlupa pula nak sujud, ini panggil lupa dalam lupa ni, macam mana nak buat ni? Terlupa tasyahud awal, terlupa pula sujud sahwi, sah tak sah salat dia? Masih lagi dalam kategori salatnya sah. Jadi oleh kerana sunat ab'ad ni satu sunat yang ada kelonggarannya, maka kenapalah kita nak memberatkan sampai berlaku pertikaian yang begitu besar, khususnya dalam masalah kunut waktu salat subuh. Nah, tapi jangan tinggal sengaja. Contohnya kita nak kelang kabut hari ni, kelang kabut ni dah lewat dah ni, kita salat zuhur pakai tinggal ya tahiyat awal. Tak apa, ustaz kata beres ni, tahiyat awal tak baca. Jadi boleh cepatlah sikit, mungkin 1 minit lagi boleh cepatkan. Lepas tu kita cover dengan sujud sahwi belaka. Jadi tak, kita mengatakan la tatala'abu bis salah, jangan kita duduk main-main dengan salat. Di mukaddimah awal saya sebut tadi, salat pembahagian rukun sunat ab'ad, sunat hay'ah, wajib ni iaitulah pembahagian untuk kita nak tahu kategori yang mana yang kuat, yang mana yang boleh ditinggalkan. Tapi sengaja meninggalkan, tak nak buat atas dasar dia tidak wajib, saya mengatakan ini agak janggal. Sebab waktu Nabi SAW mengajar kepada Malik bin Huwairis, Nabi mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usalli. Adakah Nabi kata yang ni hak wajib-wajib je, hak rukun-rukun je, yang sunat-sunat tak apa? Ada? Tak. Maka Nabi kita ajar semua sekali apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan bacaannya, dengan kelakuan salatnya, dengan segala perkara yang berkait dengannya adalah satu sunnah yang duduk di bawah hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi jangan kita bermudah-mudah dalam ni. Sebab saya ingat dulu waktu kita belajar ambil wudu, ingat tak? Ambil wudu ni anggota rukunnya basuh muka, niat basuh muka, tangan, kepala, kaki, telinga, ada khilaf. Jadi budak-budak duk main dekat masa tu ada kolah besar kan, waktu tak masih lengkap sunat je. Jadi akhir sekali terbawa-bawa je ni sampai ke tua. Maka inilah yang kita rasa bila sebut tentang ibadat, kita letak semuanya di bawah kategori sunnah Rasulullah SAW. Jangan diasingkan supaya kita tidak nampak dia terasing, supaya kita tidak nampak dia terasing.